Okay, so kita akan sambung lagi lah kita punya coding. Okay, so hari ni hari yang ke-6 lah. Okay, hari yang ke-6 untuk kita belajar coding. Tapi still lagi kita belum masuk IoT lagi. Jadi saya harap hari ni kita boleh habiskan lah untuk basic programming ni, supaya esok kita dah boleh start buat IoT programming lah. Okay, jadi minggu lepas hari Jumaat pagi ada beberapa student yang masuk. Okey, yang mana tak masuk tu awak boleh tengok video lah. Okey, saya ada record dan saya dah post dekat kita punya Google Classroom. Awak boleh tengok kat situ. Okey, so untuk hari ni ialah kesinambungan kepada kelas hari Jumaat hari tu lah. Okey, macam hari Jumaat hari tu kita ada bincangkan berkenaan dengan ADC. Kalau tak silap saya, analog to digital converter. Okay, so kita dah gunakan analog. Sebelum tu kita pakai digital semua. Hari Jumaat hari tu saya dah tunjukkan macam mana kita nak pakai pin ADC. Okay, so untuk pagi ni pula kita akan buat terbalik. Okay, hari Jumaat ADC. Untuk hari ni kita akan pakai DAC, iaitu digital to analog converter. Okay, seperti mana yang awak tengok dekat dalam slide ni. Macam hari tu ADC ada banyak lah, lebih kurang 10 macam tu, mungkin lebih. Okay, so untuk hari ni kita nak pakai DAC. Okay, DAC ada dua saja dekat ESP32. Okay, iaitu dekat pin 25 dan juga pin 26. Okay, dua saja digital to analog converter. Okay, kalau Arduino, kalau ESP8266, kalau tak silap saya memang tak ada langsung lah DAC ni. Jadi salah satu kelebihan ESP32 antaranya dia ada DAC ni. Okey, tak semua ada. Okey, so dia bagi dua ni pun dah memadai. Okey, digital to analog converter. Okey, so kita akan beralih kepada kita punya Jamboard kita. Okay, sekali lagi kalau ada siapa-siapa masuk tolong admit lah. Okay, saya tak ada dekat Google Meet ni. Okay, macam hari tu, hari Jumaat hari tu kita pakai ADC, analog to digital converter. Okay, dia tukar analog kepada digital value. Okay, analog masuk voltage, okay, 0 hingga 3.3 volt. Okay, dan apa yang kita baca dekat kita punya board, kita baca 0 hingga 4095. Okay, yang ni mai daripada mana? Mai daripada ADC chip lah yang ada pada ESP32, yang mana ADC yang ada pada ESP32 dia 12 bit. Okay, 12 bits. That's why kita dapat 0 hingga 4095. So ni dia punya resolution dia, iaitu 12 bit. Okay, so kalau masuk 0 dia akan baca 0. Kalau dia masuk voltage dekat pin ADC tu 3.3 volt, dia akan baca sebagai 4095. Okay, kalau masuk setengah dalam 1.7 volt, kita akan dapat kat sini dalam 2000 lebih lah. Okay, so dia punya range dia macam tu. Okay, berbanding dengan digital, masuk 0 dia akan baca 0, masuk 3.3 volt dia baca sebagai 1. Itu digital 01. Jadi siapa yang tak boleh follow hari ni, kalau tak tengok video hari tu memang sedikit tak faham lah untuk kelas hari ni. Jadi saya sarankan kalau yang mana tak tengok lagi video tu ataupun tak masuk kelas Jumaat hari tu, pastikan awak tengok lah, supaya awak boleh catch up berkenaan dengan ADC dan juga DAC ni. Okey, untuk hari ni kita nak buat terbalik, iaitu DAC, iaitu digital to analog. Okey, daripada digital value tukar kepada analog value. Okey. Okey, kalau macam hari tu contoh ni ADC. Okay, ADC contoh pin yang ada, contoh kita ambil 34 yang ada ADC. Okay,
Kalau pin 34 ADC ni, dia baca, dia input. Okay, yang mana dia baca 0 hingga 3.3 volt. Dan apa yang kita baca dalam kita punya board yang dipaparkan kat kita 0 hingga 4095. Okay, so dia baca. Kalau DAC dia terbalik. Kita bagi dalam bentuk digital, contoh pin 25 yang ada DAC tu, dia akan supply keluar. Okay, kita bagi dalam 0 hingga berapa, dia akan bagi, dia akan supply 0 hingga 3.3 volt kepada device pula. Okay, kalau ADC dia baca, kalau DAC dia supply. Okay, so DAC pada ESP32, ada siapa-siapa tahu dia berapa bit? Okay, kalau ADC 12 bit, kalau ADC dekat ESP32 12 bit, kalau DAC dekat ESP32 berapa bit dia punya resolution? Ada siapa-siapa tahu? Ada siapa-siapa terbaca ke? Ada? So belum ada. Okay, so DAC yang ada pada ESP32 hanyalah 8 bit. Okay, cuma 8 bit. Jadi dia punya digital value dia iaitu 0 hingga 255 sahaja. Okay, so main mana yang 0 hingga 4095, 0 hingga 255 ni? Okay, kalau 8 bit saya contoh kat sini, contoh 1 2 3 4 1 2 3 4. Ni maksimum dia lah, 1111. Minimum dia 00000 lah, sebanyak 8 bit. Jadi maksimum value kalau awak tukar, awak convert daripada base 2 kepada base 10 ataupun decimal, awak akan dapat 256. Okay, yang mana 0 sampai 255 tu, dia total dia 256 lah. Okay, okay, jadi dia 8 bit, dia akan jadi 255. Kalau sini ADC 12 bit, dia akan jadi maksimum dia 4095. Base 10, yang ni base 2. Okay, so ni dalam digital lah. 01 juga, tapi yang kita baca dekat serial monitor apa semua tu, dia dah tukar dah, dia dah convert dalam bentuk decimal. Tapi kalau ikut dia 01 jugalah. Okay, that's why dia ADC ataupun DAC. Okay, untuk pagi ni kita akan sambung dengan DAC, iaitu digital daripada nombor macam ni kita nak tukar kepada voltage. Okay, so sama juga, ataupun dia tak susah juga macam digital. Okay, kalau digital kita nak kena buat pin mode, kita nak kena pakai digital rack. Okay, sama macam analog read, kita tak perlu nak buat pin mode, kita tak perlu beritahu dekat setiap pin tu dia input ataupun output. Kita terus pakai ataupun terus kita set dia punya sama ada macam hari tu, terus kita letak analog read, pin berapa yang kita nak baca. Okay, yang ni untuk ADC. Kalau DAC, yang mana kita nak supply keluar, dia punya syntax dia ataupun function dia ialah DAC right. W ni besar. Okay, channel pin berapa, value. Okay, channel ni ada dua je lah dekat ESP32. DAC channel dia ada dua, iaitu sama ada awak pakai 25, pin 25 ataupun pin 26. Ada dua saja. Okay, value ni berapa? 0 sampai 255. Boleh pilih lah antara 0 hingga 255. Berapa voltage yang awak nak. Okay, so dia punya range dia macam ni lah. 0, 3.3 volt, 0, 255. Kalau awak set 255 dekat sini, dia akan supply full voltage lah, iaitu 3.3 volt. Kalau awak set dekat sini dalam
setengah dalam 127 macam tu, dia akan dapatlah kat sini dalam 1.7 volt macam tu. Okay, so dia punya value. Jadi kalau kita sambung dengan LED apa semua, kita boleh nampak lah kecerahan ataupun terpadam terus. Okay, itu penggunaan DAC. Salah satu penggunaan DAC ni kalau dalam PLC dan sebagainya, kita akan pakai heater. Heater kan kita nak kawal dia punya kepanasan tu, kita akan hantar dalam bentuk voltage dan sebagainya lah. Okay, jadi untuk hari ni, untuk pagi ni, kita nak gunakan RGB LED. Okay, kita nak pakai RGB LED. Kalau nak pakai LED biasa pun tak ada masalah, nak pakai built-in LED pun tak ada masalah. Okay, macam saya nak pakai RGB LED, yang mana ni LED dia ada 3 color lah, RGB, red, green dengan blue. Kemudian kat sini dia akan labelkan dengan minus. Okay, so minus ni awak sambung ke ground. Lepas tu awak pilih lah sama ada awak nak pakai red ke, green ke, blue ke, tak kisah. Okay, sambung ke pin 25, iaitu pin DAC. Okay, cuba sambung dulu. Kemudian kita nak buat program lah macam biasa. Okay, cuba sambung dulu. Sama ada awak nak pakai pin 25 ataupun pin 26 ni lah. Dua ni je ada, digital to analog converter. Okay, sambung dulu. Sat je ni, dalam 2 wire je. Okay, dah sambung ke belum? Macam itulah lebih kurang. Ok, kalau dah sambung, kita boleh buat program. So program dia simple saja. Ok, program dia simple saja. Tak perlu nak buat pin mode, tak perlu nak beritahu dia tu input ataupun output. Ok, nak beritahu tu cuma dalam digital saja. Untuk analog tak perlu. Tulis terus DAC right ni. Kemudian channel kita pakai tadi 25. Kemudian contoh kita letak kat sini 255 dulu. Maksudnya dia akan supply 3.3 volt kat sini. Kemudian kita letak delay dalam 5 saat. Ok, kat sini kita turun sikit supply dah. Ok, so calculator sat. So kat sini dalam 2.9 volt.
Okay, macam mana saya boleh dapat 230 ni bahagi dengan 255 kali 3.3 volt. Okay, so awak akan dapat lah berapa volt. Okay, kat sini 2.9 volt. Kat sini saya turunkan lagi. Kat sini 2.7 volt. Dan satu lagi saya letak kat sini dalam 150 contohnya lah. So kat sini awak akan dapat 1.9 volt dekat awak punya ESP32 pin 25. Okay, so macam biasa saya akan upload lah. Okay, saya rasa kalau awak dah siap buat, awak akan nampak lah. Okay, macam saya punya LED ni, dia kurang sikit lah nampak. Kalau awak tengok ni, lepas 5 saat dia akan malap sikit. Okay, nampak dia malap sikit. Kemudian dia malap lagi. Nampak dia malap lagi. Lagi 5 saat, terus tak menyala sebab 1.9 volt tu dah tak mampu untuk menyalakan LED. Okay. Kalau nak tengok kenapa malap, sebab apa, kita supply tu makin lama makin berkurang lah. Yang buat kerja tu siapa? DAC yang ada pada ESP32. Kita cuma letak value je berapa yang kita nak pakai voltage yang ada pada ESP32. So maksimum 3.3 volt sekarang ni. Lepas 5 saat dia akan turun kepada tak silap tadi berapa, 2.9 volt, kemudian 2.7 volt, dan last kali 1.9 volt yang mana LED dah tak boleh menyala dengan 1.9 volt. Okay, so ada yang tak dapat tak? So untuk yang ni dia ada 2 pin sajalah, 25 dengan 26 untuk DAC. Kalau Arduino dan lain-lain saya rasa tak ada. Jadi ni antara satu kelebihan yang ada pada ESP32 lah. Okay,
Okay, so saya akan recap semula berkenaan dengan analog, iaitu ADC dengan DAC ni. Okay, so untuk ADC ada banyak lah, ada banyak pin yang awak boleh pakai. 34, 35 ni semua boleh pakai sebagai ADC. Even 25, 26 pun boleh pakai sebagai ADC. Okay, kita patah balik. Dia macam kita belajar digital lah. Dia ada digital input dan dia juga ada digital output. Sama juga macam analog. Okay, ada analog input dan juga ada analog output. Untuk ADC, dia ialah analog input. Okay, so dia akan baca, ataupun kita yang akan bagi dekat dia daripada 0 sampai 3.3 volt. Okay, sama ada hari tu kita buat pakai potentiometer ataupun variable resistor, dan juga kita pakai satu lagi LDR, light dependent resistor, yang mana nilai resistor tu yang akan mengubah antara 0 hingga 3.3 volt yang kita hantar kepada pin ADC. Okay, dia akan masuk 0 hingga 3.3 volt, dan yang kita dapat baca dekat sini antara 0 hingga 4095. Okay, ni ADC. Kalau DAC dia terbalik. Okay, untuk DAC ni dia terbalik. Dia kita supply keluar analog right. Okay, cuma yang syntax dia DAC right lah. Okay, so dia analog right, dia cuma ada dekat pin 25 dan juga pin 26 saja. Dia yang akan supply keluar. Ni sama macam digital right, dia yang akan supply. Okay, so dia akan supply 0 hingga 3.3 volt juga. Cumanya 0 hingga 3.3 volt ni kita yang tentukan melalui digital value 0 hingga 255. Sebab apa? Sebab yang ni 8 bit. Kalau ADC 12 bit. Itu saja untuk analog read dan juga analog write. Okey, kemudian kita akan sambung dengan PWM. Okey, kita nak sambung dengan PWM. PWM ni nama panjang dia modulation. Okey, PWM ni berkait rapat dengan frekuensi lah. Okey, berkait rapat dengan frekuensi. Seperti mana yang kita tahu, frekuensi ni dia ada wave lah. Okey, so ni frekuensi. Kalau yang macam ni dengan yang macam ni, so yang ni frekuensi dia lebih laju, yang ni frekuensi dia lebih slow. Okey, kemudian dia punya formula dia ialah frekuensi sama dengan 1/T. Okey, dan dia punya unit dia dalam hertz. Okey, contohnya 1 hertz, 2 hertz. Okey, boleh juga kita kata 1 hertz ni bersamaan dengan 1 wave dalam period yang tertentu. Okey, dan selalunya kita akan bagi satu ni period dia dalam 1 second lah. Dalam 1 second tu berapa banyak cycle, berapa banyak wave. Okey, contohnya 1 cycle je dah memenuhi 1 second ni. So yang ni ialah 1 hertz. Okey, kalau 2 cycle, contohnya macam ni kan, ada 1 cycle, cycle yang kedua, semua ni dalam 1 second. Yang ni kita panggil dia sebagai 2 hertz. Senang cerita dia macam tu lah. Tapi kalau nak ni lagi, kena pakai formula lah. Kena pakai formula. Okey, so saya tak mau cerita panjang-panjang sikit kat sini. Kita terus ke. So PWM ni dia ialah dalam satu-satu cycle tu yang kita nak tentukan dia punya duty cycle. Okey, tadi saya tunjuk wave dalam bentuk macam ni, tapi kalau PWM, wave dia dalam bentuk digital. Okey, wave dia dalam bentuk digital yang mana 3.3 volt dengan 0 volt. Okey, so ni satu cycle, ni cycle yang kedua. Okey, ni cycle yang ketiga. Dia dalam bentuk digital. Okey, 010101. Okey, so dia ada duty cycle dia. Okey,
Ni kita pakai duty cycle. Okay, dia ada duty cycle dia, sama ada 50% ke 100%. Kalau macam ni 50% lah, sebab sini setengah, sini setengah. Okay, kalau duty cycle dia tu kita kata sama dengan 10% contohnya, maksudnya on dia start saja, off dia lama. Kemudian on dia start, off dia lama. Sebab apa? Sini 10% saja, sini 90%. Ni 10%, yang ni 90%. Okey, ini ialah PWM. So kita akan main dengan dia punya duty cycle, kita akan main dengan dia punya frekuensi dan sebagainya lah. Okey, sebagai contohnya, kita akan guna PWM ni untuk kita kontrol kecerahan LED. Contohnya lah kan. Okey, dalam 1 second, contoh kita pakai duty cycle dah 100%. Okey, dan dia punya frekuensi dah sama dengan, contoh kita ambil 10 Hz. Okey, 10 Hz bermaksud kat sini tak payah pakai 100%, kita pakai, saya tak nampak, kita pakai 50% dulu. Okey, so kalau 50%, 10 Hz ni lebih kurang macam ni lah, 10 cycle ataupun 10 wave dalam 1 saat per second. Okey, so kat sini dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semakin sengit ya wave tu, tapi tak apalah kan, nak tengok je dia ada 10. Contoh kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 10 wave lah, 10 cycle. Dan semua ni ada dalam 1 second. Okay, semua ni berlaku dalam 1 second. So ni 10 Hz lah, 10 Hz, 10 cycle dalam 1 second. Dia berlaku dalam 1 second. Kalau kita letak dekat sini 50%, okay, awak akan dapati bahawa LED awak tu sedikit malap. Okay, sebab apa? Sebab dia akan sentiasa flashing, on off, on off, on off. Okay, so kat sini kalau awak tengok kat sini, kita ada 1, 2 kali dengan 10, ada 20 benda yang berlaku. Dia akan on 10 kali, dia akan off 10 kali. Semua tu berlaku dalam 1 second. Awak bayangkan kalau awak kelip mata dalam 1 second 10 kali, apa yang berlaku? Awak akan dapati macam malap sikit lah kan. Macam malap kalau awak kelip laju-laju 10 kali dalam 1 second. So awak akan dapati dia malap sikit. Apatah lagi kalau kita buat kat sini 10%. 10% tu bermaksud dalam 1 second tu 10% saja dia menyala. Bermakna dia akan lagi malap. Maksudnya lagi laju lah awak klip. Maksudnya kalau awak klip tu, awak buka tu set saja, tutup tu lama. That's why nanti awak akan nampak awak punya LED akan semakin malap. Okay, bukan sekadar untuk mengawal kecerahan LED apa semua ni je. Okay, kegunaan dia yang sebenar untuk kontrol servo, untuk kontrol motor dan sebagainya lah, pakai VFD dan sebagainya. Okay, so ni serba sedikit berkenaan dengan PWM sebelum kita nak buat program. Okay, so sebagai contoh, kalau kita buat 10%, kalau 10% dia lagi kecil lah, macam ni, dia tutup banyak, macam tu. Okay, so untuk PWM ni dia ada sinteks dia yang tersendiri. Okay, dia ada 3 sinteks, dia ada 3 function. Okay, yang pertama LADC setup. Okay, ni untuk ESP32 saja yang pakai macam ni. Okay, macam yang lain dia pakai analog write. Kalau ESP32 dia pakai macam ni.
Okey, yang ni dia akan pakai channel, kemudian frekuensi, resolution. Okey, nanti kita tengok apa benda ni. Okey, so dia pakai channel, frekuensi dan juga resolution. Sebelum tu, ada siapa-siapa tahu pin apa yang kita boleh pakai untuk PWM yang ada pada ESP32? Ada siapa-siapa tahu pin PWM yang ada pada ESP32? Okey, kalau kita rujuk kat sini, PWM, mana PWM? Okey, PWM kat sini, all can except input only pin. Okey, maksudnya semua pin boleh pakai kecuali input only pin ni. Input only pin ni iaitu 34, 35, 36 dan juga 39 sahaja yang tak boleh pakai. Okey, selain daripada tu semua boleh pakai. Okey. Jadi maksudnya banyak lah. Okey, banyak. That's why dia tak letak pin. Nanti kita kena set up pin apa yang ada dekat channel-channel dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Okey, untuk channel 0 hingga 15, dia ada 16 channel. Yang ni kita yang tentukan channel ni. Kemudian frekuensi ni pun kita yang tentukan. Frekuensi dalam 1 second tu berapa banyak cycle kita nak. Contohnya lah. Kemudian resolution ni 1 hingga 16 bit. Okay, resolution ni sama juga macam yang kita belajar sebelum ni, iaitu analog ADC tu kan. ADC dengan DAC berapa bit. Okay, so yang ni kita boleh tentukan kita nak pakai 1 hingga 16 bit. Nak senang nanti kita nak pakai, kita pakai 8 ataupun 12. Sebab kita tahu dah 8 ni maksimum dia 255, 12 ni maksimum dia 4095. Jadi kita boleh pakai lah. So yang ni yang akan 0 hingga, contoh kita pakai 12 bit, 0 hingga 4095 ni. 4095 ni merujuk kepada 100% duty cycle. Okay, kalau 2000 40 lebih 47 macam tu, ni bermakna 50% duty cycle. Okay, ni lah duty cycle ni. Berapa lama yang dia nak on ni. Kalau awak letak 4095 100%, ni 100%. Kalau awak letak 2047 50%. Macam tu lah. Okay, so ni merujuk kepada kita punya duty cycle. Tapi untuk yang ni kita akan letak yang ni saja, 1 ataupun hingga ke 16 bit. So kita akan pakai dua lah yang kita familiar, iaitu 8 dan juga 12. Sama ada dua tu lah. Okey, kemudian seterusnya, tadi saya ulang balik. Saya letak teks lah kat sini, senang sikit. First kali setup channel kemudian frekuensi, kemudian resolution. So dia akan ada 3 lah. Kemudian kat bawah ni touch speed, okay, yang last kali ni untuk kita nak write, nak buat apa dekat pin tersebut. Okay, macam sebelum ni kita write high low untuk on off dalam digital. Macam tu lah lebih kurangnya. Okay, so untuk yang ni contoh, kita bagi contoh kat sini. Channel kita set channel 0. Okay, contoh. Okay, frekuensi kita letak, contohlah kita letak 1 Hz. Resolution kita letak 8. Okay, merujuk kepada 8 bit.
Kemudian kita nak attach pin apa yang dekat kosong ni, dekat channel kosong ni. Kalau kita nak attach banyak pin, kita buatlah. First kali LEDC attach pin, contoh 25. Dia duduk kat channel mana? Kosong. Contoh ada lagi. Pin 26 pun kita nak attach kat channel kosong pun boleh. 27 kat kosong pun boleh. Jadi 25, 26, 27 ni duduk dalam channel kosong. Jadi apa-apa saja yang berlaku kat channel kosong ni akan efek pin 25, pin 26 dan juga pin 27. Kalau kita tak attach langsung, so tak akan jadi apa-apa dekat mana-mana pin. Okey. Kemudian untuk kita set sama ada nak on ke, nak 100% duty cycle ke, nak 50% duty cycle ke, semua dekat sini. Okey, contoh kita akan pakai right. Channel berapa yang kita nak set? Okey. So kita dah buat untuk channel kosong. So kita akan pakai kat sini channel kosong. Value dia kalau kita letak kat sini 8 bit, maksudnya kosong hingga 255 lah. Okey. 0255. So kat sini merujuk kepada 100% duty cycle. Kalau kita letak channel kosong, okey, kita nak 50% saja duty cycle dah. Okey, jadi kat sini dia akan jadi kat 17 lebih lah. Contohnya 17 berapa lah. Contoh kita buat 170. So dia tak dapat 50% tepat lah. Okey, mungkin dalam 49%, 48%. Okey. So 170 bahagi 255 kali 100% akan dapat lebih kurang 40 lebih lah, lebih kurang 50%. So ni lebih kurang cara untuk kita tulis kita punya program. Okay, so yang setup ni kita akan letak dalam void setup. Sama juga dengan attach pin, kita akan letak dalam void setup. Untuk kita write saja kita akan letak dalam loop untuk kita ubah dia punya condition dia. Okay, so kita try tengok. Kalau ada apa-apa soalan tolong bagi tahu. Okay, contohnya first kali kita akan buat setup channel kosong, frekuensi dia kita ambil 1 Hz. So kita tengok apa yang akan berlaku. Resolution kita ambil 8 bit. Okay. Kemudian kita nak attach beberapa pin lah. Okay, saya nak attach satu pin saja dulu, iaitu pin 25 ke channel kosong. Okey. Kemudian untuk kita control, kita pakai LEDC right channel value. So kita dah buat channel kosong dan dia punya value contoh 255 kat sini. Okay. So saya letak delay 5 saat. Yang ni saya letak setengah. Dalam 127. Yang ni saya letak dalam
25 contohnya. Okey. Yang ni 100% duty cycle. Yang ni 50% lebih kurang. Yang ni 10%. Okay. So dalam 5 second yang ni dia akan on saja 5 second sebab dia 100%. So dia tak ada off langsung. Okay. Lepas 5 second 50% maksudnya dia akan on 0.5 second, dia akan off 0.5 second. Sebab apa? Kita pakai 1 Hz saja. Maksudnya 1 cycle je dalam 1 saat. Bermaksud kalau 50% 0.5 second on, 0.5 second off. Okay, kalau 10% maksudnya 0.1 second on, 0.9 second off. Sekejap lagi awak akan nampak lah macam mana dia punya yang akan berlaku dekat awak punya LED. Okay, pastikan awak tukar awak punya RGB tu, ataupun awak tambah lagi satu jumper wire, sambung ke lampu lain pula, sambung ke pin 25. Okay, so saya akan upload dulu. Okey, kalau awak tengok sini sekarang ni 100% duty cycle, yang mana dia akan on saja. Yang ni 50%. On 0.5 second, off 0.5 second. Okey, yang ni 10%. Dia on start saja, off dia lama. Okey, so dia akan patah balik lah kepada yang 100%. Okey. Iman Zamri, channel tu untuk yang macam high-low bukan. Channel tu dia macam buka satu memori, okey, untuk kita control memori tu ataupun control address tu. Okey, dia ada satu address baru yang mana kita akan simpan dalam address tu beberapa pin lah. Jadi kalau contoh kalau kita nak control pin-pin tersebut, kita cuma panggil dekat channel tu saja. Okey. Okay, saat saya nak copy program. Okey, tak apa saya ulang sekali lagi berkenaan dengan channel tu. Okey, seperti mana yang kita tahu, PWM pin ada banyak, semua boleh pakai kecuali input only pin tadi tu, ada beberapa je lah. Jadi banyak pin boleh pakai. Okey, jadi macam mana kita nak control banyak-banyak pin sekali? Okey, kalau macam digital write kan, contoh sebelum ni kita pakai digital write. Contoh digital write, pin berapa? Contohnya pin 23. Lepas tu high. Okay. Yang on cuma 23 ni sajalah. Okay, yang 3.3 volt ni cuma dekat pin 23 ni saja. Kalau contoh kita nak letak, kita nak high kan 5 pin, kita kena copy paste ni. So sini 24, 25, 26, 27. So kena buat 1, 1, 1, 1. 5 kali kena buat. Tapi kalau channel tu konsep dia, okay, kita ada satu channel. Okay, ni channel. Okay, kita ada satu channel. Okay, dan kita bagi nama dia channel kosong. Okay, dalam channel kosong ni ada beberapa pin lah. Contoh tadi kita letak pin 25, pin 26, pin 23, pin 22 contohnya.
Jadi kalau kita high kan dekat channel kosong ni, setiap pin ni akan high lah. Kalau kita low kan channel kosong ni, so setiap pin yang ada dekat channel kosong ni akan low. Okey, tapi kita tak pakai lah untuk high low tu, tak pakai untuk digital, kita pakai untuk PWM, yang mana kita akan set 0 hingga 255 ni, iaitu dalam bentuk duty cycle. Contoh kita set 255, dia punya duty cycle dia 100%. Jadi 25, 26, 23, 22 ni semua ni akan sentiasa on saja. Sebab dia 100%. Bila 100%, dia punya wave dia tu tak ada bawah, dia tak ada off. Wave dia macam ni je. Okay, kalau kita buat 50% duty cycle, wave dia akan jadi setengah on, setengah off. Kalau 100% duty cycle, dia semua on saja. Sini on saja 100%. Kalau 50%, setengah-setengah. Kalau 10%, sikit sajalah yang on. Yang off dia panjang. Macam tu lebih kurangnya. Okey. Menjawab tak soalan Iman Zamri? Okey. So, semua dapat ke? Boleh buat ke? Salah hari Senin ni dia slow sikit kan. Tapi konsep dia tu lebih kurang macam tu lah. Okey, okey, alhamdulillah ramai yang dapat. Okey, so kita nak sambung sikit lagi. Kita nak pakai DHT sensor yang ada pada awak punya kit tu. Saya dah bagi sekali. Okay, so DHT sensor, dia punya sensor dia yang ni lah. Okay, saya rasa semua ada kot. Ada yang ni tak, yang tak dapat tak? Saya rasa semua dapat. Saya dah check dah beberapa kali. Okay, so kita nak pakai sensor ni. Okay, sensor ni nama panjang dia Digital Humidity Temperature Sensor. Okay, last lah ni. Untuk pagi ni last. Okay, kita lajak sikit kot. Okay, so kita ada sensor ni warna biru. Dan dia jenis modul lah, yang mana kalau awak tengok kat situ dah ada dah perintang dan sebagainya. Okay, so kita tak perlu nak letak perintang lah. Kemudian dekat situ dia ada label. Kat sini, ujung sini, ujung kanan ni negatif, ujung kiri ni S. Okay, so kita ada signal. S ni merujuk kepada signal, yang ni negatif merujuk kepada ground lah. Okay, yang tak ada kat sini, yang tengah-tengah ni positif. Okay, kalau awak beli modul-modul sensor macam ni, selalunya macam tu lah. Kalau dia letak kat tepi ni, dia label dengan positif. Yang dia tak label tu negatif. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, so kat sini dia label negatif. Jadi yang tengah-tengah ni, yang tak berlabel ni, positif. Yang mana yang ni kan kita akan sambung ke ground. Okay, yang ni kita akan sambung ke 3.3 volt. Yang ni sambung ke mana-mana pin. Contohnya 23 ke 22 ke, boleh sambung. So kita akan pakai pin 23. Sebab apa saya selalu pakai 23? Sebab dia duduk atas sekali, senang kita nak sambung. Okay, yang tu yang selalu kita hafal lah, pin 23 ni. Okay, sambung dulu. Okay, saya bagi awak 2 minit untuk sambung.
Okey, dah sambung. Okey, kalau dah sambung, so untuk DHT ni, kalau awak nak buat program dia, sangat-sangat panjang lah. Okey, sebab dia sensor yang lain sikit, yang special sikit. Jadi kalau nak buat dia punya program dia sangat-sangat panjang. Okey, so selalunya bila sensor-sensor yang special macam ni, manufacturer ataupun orang yang buat program Arduino selalu ni, dia akan tolong buat library dekat kita. Okay, so jadi hari ni kita nak pakai library lah untuk DHT sensor ni. Okay, supaya kita lebih mudah untuk guna sensor yang kita nak pakai ni. Okay, so macam mana kita nak pakai library? First kali awak kena ke Sketch. Okay, awak ke Sketch, kemudian awak akan pergi ke Include Library. Okay, Sketch, kemudian Include Library. Okay, kemudian kalau awak tengok dekat sini, dia ada banyak library dah lah. Pada asal dah ada banyak library. Okay, pada asalnya dah ada banyak library. Tapi untuk DHT belum ada lagi. Okay, yang ni default library je lah. Kalau awak install Arduino, dia ada yang ni lah, Explorer apa semua ni. Kalau awak install ESP32 pun dia dah ada library dia. Okay, so untuk hari ni kita nak pakai DHT, jadi kita kena install lah yang mana belum ada lagi dalam Arduino IDE. So macam mana nak install? Awak ke Manage Libraries. Okay, Sketch, Include Library, Manage Libraries. Okay, boleh klik kat situ. So dia akan keluar satu window lah. Okay, saya lambat sikit. Okay, pastikan awak ada internet lah, bersambung dengan awak punya laptop. Sebab yang ni pun kita akan download dan install daripada sini lah. Okay, so dah ada kat sini, awak boleh cari ESP DHT. Okay, ESP DHT. Baik. Ataupun awak cari DHT saja dulu. Kenapa saya punya ni hilang habis? Okey, tak apa. Awak cari DHT saja dulu. Kemudian awak cari dekat sini, scroll sampai jumpa DHT Sensor Library for ESP-X. Okey, by BG Tokyo ni. Okay, so BG Tokyo ni dah buat satu library untuk kita pakai DHT sebelah ni. Okay, so macam biasa, install. Okay, cari DHT Sensor Library for ESP-X, kemudian install. Klik install kat sini. Okay, so bila dah install, macam biasalah dia akan keluar dekat atas ni, install warna hijau tu. Okay, bermakna kita dah install. Okay, kalau dah install boleh close. Okay, kalau dah install boleh close. So boleh pergi ke file, kemudian pergi ke examples. Semua dah install ke belum? Dah.
Okey. Okey, dah install. Awak pergi ke file, kemudian cari dekat example. Okey, cari DHT, Sensor Library for ESPX ni. Okey. Kemudian kalau dah jumpa, pilih DHT underscore ESP8266. Kita tak mau pakai yang ESP32 punya. Ada sebab. Okey, ESP32 punya tu dia panjang sikit dia punya program. Okey, kita try pakai ESP8266 punya. Okey, harap berjaya lah dapat reading. Okey. Klik kat situ. Okey, bila awak klik, dia akan keluar satu sketch baru lah, yang mana dah siap dah. Okey, dia dah buat satu contoh, sekali kita edit saja. Okey. Okey, dah buka ke belum? Okey, so dah buka awak punya contoh program untuk DHT ESP8266 ni. Okey, so kita nak tengok lah yang mana yang kita perlu ubah, yang mana kita perlu padam, adakah kita perlu tambah. Okey, kita kena tengok. Okey, first kali saya nak awak padam ni. Start pada if def ni sampai end if ni. Okay, sebab apa dia buat program ni untuk ESP8266 saja. Jadi kita tak mau dia select buat ni lah. Jadi padam je. Okay, highlight kemudian padam. Okay, saya ulang sekali lagi. Awak select semua ni, padam. Okay, padam. Kemudian kita tengok pada bawah ni. First kali kat sini hash include. Okay, hash include ni bila mana awak nak pakai library-library yang tertentu. Contohnya yang kita nak pakai hari ni iaitu library DHT ESP. Kita kena pakai hash include library tu punya nama. So ni example dia, automatic dia dah buat dah lah. So nanti kalau awak nak pakai dalam program coding-coding yang lain, okay, kalau awak nak pakai mana-mana library, pastikan ada hash include ni. Okay, kalau tidak dia tak faham beberapa syntax yang akan ada nantilah. Okay, so DHT-ESP ni library yang kita nak pakai hari ni. Okay, kemudian kalau tengok dekat sini dia letak DHT-ESP, lepas tu DHT. Okay, yang ni dia dah define dalam dia punya library. Okay, ni dia punya variable. Macam sebelum ni kita pakai variable integer A kan, sama dengan berapa, ataupun integer A macam ni pun boleh. Okay, integer apa semua ni default punya variable. Okay, yang ni data type dia sendiri. Dia buat sendiri. Dalam library ni, kalau awak tengok dalam program library dia tu, ada apa benda yang DHT-ESP ni. Jadi, DHT-ESP ni contohnya kalau kita nak sambung lebih daripada satu DHT, so dia akan jadi macam ni lah. Ni DHT1, DHT2, DHT3. Okay, so ni pun variable. Ini pun variable juga. Jadi kita nak pakai satu DHT saja, tak payah tambah, tak payah edit apalah. Okay, so kita tahu dia library dia tahu DHT ni merujuk kepada DHT-ESP. Okay, kemudian dekat void setup ni dia start dengan serial begin 115200. So kat sini dia pakai baud rate 115200. Okay, pastikan sagi dekat awak punya serial monitor tukar dia punya baud rate. Sebelum ni kita pakai 9600. Sekarang ni mungkin dia nak hantar banyak dalam satu saat tu banyak. Jadi dia pakai baud rate yang lebih tinggi lah. Okay, jadi dekat serial monitor ni nanti ubah bawah ni. Ni kadang-kadang orang terlupa. Ubah kepada 115200. Okay, jangan pakai 9600 lah. Sebab kita set dalam program ni 115200. Okay, kemudian macam biasalah dia buat serial print ni, semua faham lah. Ni first syntax yang kita belajar. Okay, so dia akan enter sekali, kemudian dia akan print. Dia akan print status, lepas tu tab, humidity, apa semua ni lah. Nanti kita boleh nampak kat kita punya serial monitor. Okay, kemudian dia letak kat sini string thisboard Arduino board. Okay, yang ni pun kita nak tak mau pakai, kita padam. Okay, dua ni kita padam. Sebab kita dah padam lah yang atas tadi tu, yang dia nak pilih board tu. Jadi kita padam dua ni, tak perlu pun.
Okay. Pastikan kalau siapa-siapa tertinggal nak suruh saya ulang, bagi tahu cepat-cepat. Tak lagi kalau dah panjang sangat, saya dah padam banyak lagi, takut miss. Okay. So saya ulang sekali lagi. Dua line ni, dua statement ni padam. Okay. Kemudian yang ni sekadar komen. Okay. Kalau awak tengok kat sini, DHT ni merujuk kepada DHT ni. Okay. DHT yang pertama setup. Okay, yang ni pin. Okay, so kita sambung kat pin berapa tadi? Kita sambung ke pin 23. Jadi kita letak kat sini pin 23. Okay, kemudian DHT ESP, DHT 22. Okey, yang ni jenis DHT. DHT ni ada banyak jenis. Okey, yang saya bagi dekat awak yang warna biru ni, dia ialah DHT 11. Okey, letak kat sini DHT 11. Yang ni tak payah ubah apa, nak padam pun boleh, kalau nak ubah belakang ni saja pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya ulang sekali lagi. Dia akan set up DHT yang pertama ni dekat pin 23. Kemudian jenis DHT dia ialah DHT 11. Okay, kalau awak beli yang warna putih, DHT 22. Kalau awak tengok dalam internet, banyak lagi DHT yang lain yang ada di pasaran. Okay, selesai dekat dalam void setup. Okay, dalam void loop, semua ni, semua yang kita dah pernah belajar lah. Okay, that's why kita kena belajar. Kemudian lepas ni awak nak copy paste program orang pun awak tahu dah kat mana nak edit dan sebagainya. Okay, so starting dengan sini. Okay, starting yang pertama ni delay. Okay, tapi kat dalam ni dia tak letak number. Sebelum ni kita letak number, betul tak? Letak dalam 1000 ke 2000 ke 3000 ke kan. Okay, tapi kat sini dia letak dht.getMinimum sampling period. Okay, yang mana dia akan cari dalam dia punya library. Kalau DHT sebelah ni, berapa dia punya tempoh untuk kita buat sampel. Okay, jadi kita tak perlulah nak letak 2000 ke 3000. Dalam library ni dah ada number dia, sama ada 3000 ke 4000 ke, semua dah ada dalam variable ni. That's why dia letak kat sini dht.getMinimum sampling period. Kalau awak nak ubah pun boleh, tapi awak kena tengok balik lah dalam datasheet DHT sebelah tu, berapa saat sekali awak boleh baca. Okay, contohnya 2 saat sekali ke 3 saat. Contoh kalau kita kata 3 saat sekali, letaklah 3000. Tapi ni banyak kerja, nak kena tengok datasheet balik apa semua dan sebagainya. That's why kita pakai je dia punya get minimum sampling period kat sini. Okay, kemudian dia buat variable, nama dia humidity, jenis float. Okay, dia simpan apa dalam ni? Dia simpan dalam ni get humidity. Get humidity ni bermaksud dia akan ambil bacaan kelembapan udara dan dia simpan dalam variable humidity. Okay, ni macam ni jugalah, macam analog read, macam digital read. Cuma ni sekarang ni kita nak pakai untuk DHT sensor, dan dalam library dia, cara tulis dia ialah get humidity. H ni kena besar, macam tu. Okay, so bacaan humidity ada dalam ni, dia simpan dalam variable humidity. Sama juga dia buat lagi satu, temperature, variable temperature, yang mana dia simpan bacaan temperature dalam DHT, simpan dalam variable temperature. Okay, kemudian dia buat print. Dia akan print dekat serial monitor. First kali ni dht.getStatusString. Okay, dalam getStatusString ni akan ada status DHT, sama ada OK ataupun tak OK. Nanti awak akan nampak lah dekat serial monitor tu. Okay, so 3 ni mai daripada mana? Mai daripada 4. 1, 2, 3, 4 ni mai daripada library dia. Okay, dia sendiri yang tolong pergi cari dekat sensor tu. Kemudian dia akan print tab. Dia akan print humidity. Okay, ni lah bacaan humidity ni dah simpan dalam ni. Dia akan print humidity. Kemudian kalau awak tengok kat belakang ni, dia letak 1,1. Apa benda ni? Sebelum ni kita tak pernah buat lagi, saya rasa. Okay, kenapa dia letak 1? Siapa boleh tolong saya?
Ada yang boleh tolong? Okey, koma 1 ni kita nak ambil 1 decimal point. Okey. By default kan dia bagi 2 decimal point. Kalau kita nak lebih, letaklah. Contoh kalau kita nak 3, sini jadi 3. So dia akan jadi, contohlah humidity dia 50.666. So dia akan ambil 3 tu lah. Kat sini dia letak 1, maksudnya dia nak point 1 number je, 1 digit saja. Okey, sama juga dengan sini. Kemudian untuk yang ni dia akan tukar temperature, yang ni dalam Celsius, yang kedua ni bacaan dalam Fahrenheit. Yang ni kita tak mau pun lah, kita nak dalam temperature saja. So kita padam yang ni. Tak payah padam lah, kita tengok dulu. Kemudian yang ni dia punya temperature dalam badan dia. Okey, yang ni pun temperature dalam badan dia tukar kepada Fahrenheit. Okey. Kemudian kat sini dia letak delay 2000. Okey, so dia akan tunggu lagi 2 saat baru dia akan print lagi. Okey. So yang tu saja yang kita nak padam, boleh upload dan kita cuba tengok apa yang berlaku dekat kita punya serial monitor. Okay, pastikan ni 115200 ni. Kalau awak tengok dekat sini, ni status dia. Okay, status ni dht.getStatus string. So sekarang ni ok lah, saya punya sensor ok. Okay, kemudian dia akan print tab. Okay, sini tab. Okay, tab. Kemudian dia print apa? Dia akan print bacaan humidity. So dia akan print bacaan humidity. Ni humidity, decimal point dia 1 saja. Okay, kemudian print 2 kali tab. So tab. Dia akan print temperature. So ni temperature. Ni temperature dalam Fahrenheit. Yang ni temperature dalam badan dia. Ni temperature dalam badan dia dalam bentuk ataupun dalam unit Fahrenheit. Okay, dapat tak semua bacaan ni? So temperature dekat saya punya office 26.1 lah. Okay, dan dia punya humidity, kelembapan udara kat sini 58.0. Okay. Okey, Farhana Ismail, terima kasih kena tolong bagi feedback kat saya. Okey, yang lain macam mana? Farhana Ismail saja yang dapat? Okey, dah betul? Dapat, saya dapat. Okey, bagus. Iman. Okey, so saya harap tak ada siapa yang dapat sensor yang rosak lah. Okey. Boleh tengok balik sambungan wire. Boleh. No problem. Tapi biasalah lukisan saya ni macam tu lah. Okey, Mus'ab. Okey, Nurul Hidayah, cuba check awak punya baud rate dekat awak punya serial monitor tu.
Okay, pastikan dia punya baud rate 115200. Okay, kalau dah betul, cuba tekan reset dekat awak punya board. Boleh tak Nurul Hidayah? Iman Zamri, kalau awak keluar simbol-simbol tu selalunya baud rate tu check. Okey, dekat serial monitor tu, awak tengok dekat bahagian bawah tu kan dia ada 9600 tu kan. Ubah kepada baud rate kita tadi 115200. Saya tunjuk semula. Ni dekat sini. Ni bahagian ni. Kalau awak buka, by default dia bagi 9600. Okay, bila 9600 nampak keluar tanda soal lah, apa simbol macam-macam. Okay, sebab baud rate speed tak sama. Okay, that's why kita kena ubah 115200. Sebab dalam program kita set dia sebagai 115200. Sekarang ni baru keluar balik okay ni. Okay, baik. Okay, saya rasa setakat tu dulu. Okay, setakat ni dulu kita punya kelas pagi ni. Okay, kita lajak lebih kurang 15 minit. Okay, Alhamdulillah kita sempat siapkan untuk basic ni lah. Okay, saya ada bagi dekat awak macam apa, papan kan, sensor yang ada belang-belang tu. Yang tu ialah rain sensor. Okay, rain sensor tu kita pakai dia cara ADC, secara analog read. Sensor tu dia tak ada library macam ni. DHT je. Dalam banyak-banyak yang saya bagi kat awak tu, DHT ni je yang guna library. Kalau awak pakai sensor-sensor yang lain, ikutlah kalau awak nak beli, mungkin juga ada kena pakai library. Okay, kalau setakat digital sensor biasa ataupun analog sensor biasa, dia direct je. Macam DHT ni dia special sikit. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, saya nak tangguhkan kita punya kelas. Nurul Hidayah dah dapat ke belum? Kenapa belum? Tak apalah, Nurul Hidayah awak boleh PM saya lah nanti. Okey, baik. Kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.